السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاذكروني أذكركم. Maka hendaklah kamu mengingatiku, nescaya aku mengingati kamu semua. Washkuru li wa la takfurun. Dan hendaklah kamu semua bersyukur kepadaku dan jangan kamu ingkar terhadapku. Di dalam tafsirul Jalalain dikatakan washkuru li ay ni'mati bit ta'ah wala takfuruni ay bil ma'siyah. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, yakni terhadap nikmat yang aku berikan dengan kamu menjadi orang yang taat kepadaku, dan jangan kamu kufur kepadaku, yakni dengan melakukan dosa atau maksiat kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat itu dengan berzikir dan mengiringi dengan syukur, menuntut kita berzikir dan bersyukur. Kita sebut dah hari itu bahawasanya taqwa yang sebenar-benar taqwa itu ialah mentaati, tidak mendurhakai, berzikir tidak lupa, dan bersyukur tidak kufur. Makna taqwallahi haqqa tuqatih, ya Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan sebagai seorang muslim. Makna bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu huwa an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara wa fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Bahawa Allah itu ditaati, tidak dilakukan dosa atau maksiat. Bahawa Allah itu diingati, disebut dan diingat, tidak dilupakan. Bahawa Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Macam mana kita nak taat? Salah satu amalan untuk mendapat taat ialah baca doa, minta jadikan kita orang taat. Doa yang ada situ perkataan supaya kita jadi taat ialah doa yang kita baca tadi. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik. Wa bita'atika, dan dengan mentaatimu, an ma'siyatik,
tanpa terlibat dengan maksiat kepada engkau. Itu salah satu doa yang mengandungi permohonan agar kita dijadikan orang yang taat, tidak melibatkan diri di dalam dosa maksiat. Yang hujung doa itu wa bi fadlika amman siwaka, yang dibaca lepas sembahyang Jumaat dan lepas sembahyang yang lainnya kalau rajin. Sementara yang kedua dan yang ketiga, yang pertama an yuta' fala yu'sa, yang kedua wa an yudhkara fala yunsa, yang ketiga wa an yushkara fala yukfar. Yang kedua minta jadi orang zikir tidak lupa, orang yang syukur tidak kufur. Yang tu ada dalam doa lepas sembahyang juga, yang dipesan oleh Nabi SAW kepada Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, jangan engkau tinggalkan lepas sembahyang 5 waktu baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah daku di atas mengingati engkau, di atas berzikir kepada engkau, wa syukrika, dan di atas bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan beribadat kepada engkau dengan ibadat yang terbaik, ibadat yang paling sempurna, paling bagus, paling istimewa. 3 permohonan yang Nabi SAW pesan baca tiap-tiap kali lepas sembahyang 5 waktu, jangan tinggal. Sama ada kita baca dalam wirid, atau kita baca dalam doa lepas sembahyang, atau kita baca selepas bangkit sembahyang nak balik nak pergi tamanah. 5 kali sehari baca doa ni. Dan Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah suruh baca dalam kitab Risalatul Muawanah sebelum berzikir subhanallah 33 kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, sampai habis. Jadi doa yang pertama tadi minta kita jadi orang taat. Doa yang kedua minta kita jadi orang yang rajin berzikir dan rajin bersyukur dan buat ibadat yang terbaik. Ibadat yang paling bagus itu terkandung dalam bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan kita baca kemarin bahawasanya ibadat yang kita lakukan itu sedikit tetapi ganjarannya besar. Kita beriman dan beramal soleh hanya seumur hidup kita, tak sampai 100 tahun biasanya. Tapi Allah balas syurga khalidina fiha abada. Syurga yang kekal, tidak ada kesudahan. Ibadat hanya sedikit, balasan tidak ada kesudahan. Begitu juga orang kafir. Kafir mereka hanya sedikit. Kalau orang beriman buat ibadat 60-70 tahun umur mereka, umur kita, orang kafir mereka kufur jadi kafir tak masuk Islam 60-70 tahun juga. Orang yang beriman buat ibadat hanya beberapa puluh tahun masuk syurga yang kekal. Orang kafir beberapa puluh tahun masuk neraka yang kekal. Balasan mereka lebih teruk daripada yang mereka buat. Sehingga muncul istilah dalam hadis kata niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik dari amalannya. Dan sebaliknya niyatul kafir syarrun min amalih. Niat orang kafir lebih buruk dari amalannya. Orang mukmin dia niat lagi dia hidup dia nak taat pada Allah, nak sembahyang, nak puasa, nak tinggal yang haram. Cuma hidup dia tak sampai 100 tahun, tak sampai 1000 tahun. Sikit saja hidup dia. Maka dengan niat dia nak kekal dalam taat sampai bila-bila itu, Allah bagi syurga sampai bila-bila. Kalau Allah tak matikan saya hidup 1 juta tahun, 1 trilion tahun, saya nak taat 1 trilion tahun.
Maka Allah bagi syurga yang tidak ada kesudahan kerana kita niat nak taat. Tidak ada kesudahan. Walaupun kita menghadapi kesudahan yang singkat, dalam masa yang dekat kita akan mati. Tapi kita niat kalau Allah tak bagi saya mati, saya nak duduk dalam baik sampai mati. Sampai bila-bila. Maka balasannya syurga tidak mati-mati. Sebaliknya orang kafir, kalau dia hidup lagi tak mati, dia nak duduk dalam kafir situlah. Maka balasan dia neraka yang kekal selama-lamanya, wal'iyazubillah. Kerana niat dia nak duduk dalam kafir, dalam ingkar itu sampai bila-bila, maka dibalas neraka sampai bila-bila. Jadi kita buat ibadat itu sedikit, tapi pahala banyak. Peluang kita duduk bulan puasa ni Lailatul Qadar. Buat ibadat mungkin lepas maghrib, waktu maghrib sembahyang maghrib, waktu isya sembahyang isya, waktu subuh sembahyang subuh. Tu yang wajib 3 tu. Maghrib, isya, subuh. Hal lain semua sunat. Sembahyang tarawih sunat, sembahyang qabliyah, ba'diyah sunat, sembahyang tahajud sunat, makan su' sunat, buka puasa dengan mula buah kurma sunat, rajin lagi tadarus sunat, rajin lagi baca doa sunat. Jadi ibadat malam yang wajib hanya 3, maghrib, isya, subuh. Hak lain sunat. Kita buat ibadat lepas maghrib, lepas isya, sebelum tidur, bangkit tidur, sebelum subuh, kena Lailatul Qadar lebih baik daripada kita buat ibadat 83 tahun 4 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tu 80 tahun lebih. Buat ibadat sikit ya pada malam tu, Allah bagi pahala seperti beribadat 1000 bulan. Maksudnya kita mendekatkan diri pada Allah sejengkai. Allah mendekatkan diri pada kita sehasta. Kita mendekatkan diri pada Allah sehasta. Allah dekatkan diri dia pada kita sedepa. Kita datang kepada Allah sambil berjalan, Allah datang kepada kita sambil berlari. Oi, Allah Ta'ala ada kaki lari macam kita? Tak, tu bahasa kiasan. Bahasa sastra pinjaman. Yang kita juga duk guna bahasa tu. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Tu bahasa pinjaman. Kalau hak betul-betul tapak kaki, pergi angkat tapak kaki dia. Ada apa sebab tapak kaki kita? Syurga bawah tapak kaki ibu, bukan mana angkat tapak kaki nampak syurga tu tentu. Tak, maksudnya nak masuk syurga kena taat mak ayah. Kena taat kepada mak. Kena doa kat mak. Mak kita masih hidup, kita taat. Mak kita dah mati, kita doa. Kita dengan mak kita, dengan ayah kita tak diputus lagi, kita tak mati. Walaupun mereka dah mati, kita masih hidup, kita doa kat mereka. Kita duk buat sumbangan sikit-sikit. Sumbangan wakaf Quran, sumbangan bina masjid, sedekah tanu, sedekah tani. Niat kat mereka sama. Ni sedekah bagi pihak mak saya, ayah saya. Mereka dah mati, terima pahala. Kita duk buat pun mereka dapat dah. Kita doa lagi lah, bertambah pahala kat mereka. Kita niat kat mereka. Kerana seorang sahabat bertanya Nabi SAW, Inna ummi qad matat, afa atasaddaqu anha. Mak saya dah mati, boleh tak saya tolong sedekah bagi pihak dia? Rasulullah kata boleh. Lepas tu tanya pula, apakah yang terbaik untuk saya sedekah bagi pihak mak saya? Rasulullah jawab, saqyul ma', bagi minum air. Kita sedekah hayak untuk orang buka puasa. Kita sedekah penapih, hadiah penapih hayak kepada masjid surau untuk orang tapi hayak tu minum, niat pahala sampai mak ayah kita. Sampai dalam kitab Rawdah, Imam Nawawi kata, kita sedekah, kita wakaf, niat kepada mak ayah kita. Mereka dapat seperti mereka sedekah. Walaupun mereka tak pesan. Kalau mereka tahu kelebihan sedekah, jariah, wakaf ni, hari-hari mereka pesan kat kita.
Cek bila mak mati, ayah mati, cek tolong sedekah kat mak ayah. Masa tu mak ayah tak boleh sedekah dah. Mak ayah tak boleh nak beramal dah. Kamu anak ayah, anak mak duk harap satu. Kalau mak ayah kita tahu, dia pesan lagu tu. Kita duk jumpa mak ayah pesan, nanti cek kerja jangan lupa gaji main kat mak ayah sama. Dapat gaji sebulan ribu-ribu, kat mak ayah jangan lupa, jangan telan seorang-seorang. Hak tu ada. Pesan suruh hantar duit masa hidup. Tapi taklah banyak. Tapi hak pesan lepas pada mati tak ada. Walaupun mereka tak pesan, kita buat kat mereka. Mak kita tak pesan, ayah kita tak pesan, tok wan kita tak pesan, suruh doa kat mereka, kita doa. Dan kalau sembahyang tarawih tu ada doa. Waghfir lana waghfir liwalidina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina. Ampun akan dosa-dosa kami, ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa tok wan kami. Tok pun dapat, tok wan pun dapat. Dan mungkin kita boleh sembahyang 1-2 rakaat ni hasil daripada ibadat depa dulu. Tok kita orang bagus, tok wan kita orang bagus, tak tahu nombor 3, nombor 1 ke nombor 3 ke nombor 7 tak tahu. Berkat depa dulu duk beramal ikhlas, pindah mai kat kita boleh jaga sembahyang cukup 5 waktu. Kalau tok wan kita dulu kawak pencuri masuk lokap, tak kena gaya perangai pencuri tu mai kat kita juga. Kerana amalan orang terdahulu kadang-kadang dinikmati oleh orang kemudian, kejahatan orang terdahulu kadang-kadang ditimpa kepada anak cucu mereka. Allah cerita kejahatan Yahudi, Nasrani, Yahudi dulu-dulu yang bunuh para nabi dan sebagainya. Perangai Yahudi yang jahat, yang bunuh nabi-nabi dulu, Nabi Yahya dan sebagainya. Mai kat Yahudi sampai hari ini. Mai sampai Yahudi zaman Rasulullah jahat. Yahudi hari ini Israel duk bunuh orang Islam. Keturunan mereka dulu jahat berkelar. Macam keturunan Tikuih dengan cicak. Tikuih, tok wan Tikuih dulu jahat. Lah cucu cicit Tikuih ni pun tak boleh duk biang. Jumpa Tikuih bunuh dapat pahala. Tok wan Tikuih dulu, ada ke istilah tok wan Tikuih? Tikuih zaman dulu, dia tarik tali di pelita, pelita tu terbalik, kena sejadah Rasulullah terbakar. Jahatnya Tikuih pergi bakar sejadah Rasulullah. Menyebabkan semua jenis Tikuih tak boleh biar hidup. Sunat bunuh Tikuih. Tikuih ni minal fawasiqil khams. Binatang fasik yang 5. Kalau jengking kita bunuh, sunat dapat pahala. Tikuih kita bunuh dapat pahala. Kerana hak asal dulu jahat, sampai lah dia anggap jahat. Binatang fasik dia panggil. Binatang yang jahat. Ada 5. Salah satunya tikus. Siapa bunuh tikus dapat pahala. Cicak gitu kak. Cicak dulu jahat. Maka segala jenis cicak sunat dibunuh. Mai orang kita dibuat filem pula cicak man pula dah. Jadi hero pula dah cicak man tu. Padahal cicak ni binatang yang jahat. Siapa bunuh 100 pahala. Man qatala wa zaghatan fi awwali ataupun bi awwali darbatin falahu 100 hasanah. Siapa bunuh seekor cicak dengan sekali pukul, baginya 100 pahala. Cuma orang duk sembahyang tarawih jangan duk terbih cicak. Sembahyang tarawih 20 rakaat dia kata sakit lutut ambil terbih cicak teruk, tak teruk pahala banyak. Jangan. Sembahyang tarawih terbih dulu terbihlah cicak lepas pada tu. Jangan duk terbih tengah orang sembahyang jatuh cicak atas kepala tu imam ni, imam marah kita. Jadi membunuh binatang kadang-kadang punca tok wan depa lu jahat. Ada cerita kata zaman Nabi Ibrahim AS masa nak dibakar, cicak tolong hambui, api pergi menyala. Padahal dia tak hambui pun menyala dah. Dan dia hambui perkara kesan, tapi dia tolong orang zalim. Dia tolong Raja Namrud. Maka Allah murka kepada cicak. Satu lagi burung yang baik, burung hudhud, tengok api menyala, dia ambil ayak.
lempak dengan paruh dia masuk nak bagi padam api. Mana boleh padam separuh oleh Quran ayat setitik, api macam gunung. Hang duk pergi padam apa wahai burung? Burung kata, kerja aku tolong Nabi, dekat mana aku boleh tolong. Hak lain orang lain tolong. Allah Ta'ala tak tanya api tu padam ke tak? Allah Ta'ala tanya hang tolong Islam ke tak tolong Islam? Hang tolong Nabi ke hang lawan Nabi? Jadi lepas dah aku boleh jawab, aku tolong dekat mana aku tolong. Tolong dekat aku boleh ambil ayak buh dalam mulut. Lepas pergi. Dengan setitik ayak tu memang tak boleh padam api. Tapi dia ada usaha untuk nak tolong. Burung hudhud. Zaman Nabi Sulaiman pun ada hudhud ni. Jadi ada dua makhluk. Satu tolong Namrud, satu tolong Nabi Ibrahim. Hak tolong Nabi Allah suka, hak lawan Rasul ikut tolong orang kafir Allah tak suka. Kita gitu juga, Allah Ta'ala bagi kelebihan kat kita macam-macam. Kawan ni kelebihan boleh mengajar, kawan ni kelebihan boleh membaca, kawan ni kelebihan boleh memasak, kawan ni kelebihan dia boleh bagi idea yang bernas, kawan ni kelebihan dia tolong buat bangunan, kawan ni kelebihan dia tolong sapu sampah. Macam-macam kelebihan. Kawan ni kelebihan dia basuh pinggan. Dia tolong dalam kebaikan. Hak tolong masak bagi orang buka puasa pukul waktu maghrib. Jangan buka puasa pukul 12 tengah hari. Tu tolong masak tak kena. Hak ada buah pemikiran hak nak tolong lampu terbakar, nak tolong beli tak ada duit, dia pergi cari orang ada duit. Dia kata surau masjid tu kipas angin 3 dah rosak, mikrofon pun sat bunyi, sat tak bunyi, sat hidup, sat selok. Saya nak derma, saya tak ada duit. Saya tengok pakcik rumah besar, kereta banyak, buat bendang sekali satu musim dapat 40,000. Mailah 1,002, beda tukang kipas angin, beda buah aircon di surau tu, beda apa baik mikrofon hidup segan mati tak mau. Pakcik tu pun fikir-fikir betul ke? Hang kata aku tak terfikir. Aku duk kira dapat duit padi, tukang kereta baru, tukang handphone baru. Buat rumah besar. Tak terfikir nak khidmat kat Allah Ta'ala sebihan tolong habang. Kita tolong habang kat orang suruh derma kat masjid surau. Sedangkan kita sekupang pun tak boleh bagi. Maka kita tolong dalam bentuk buah pemikiran kita memberi manfaat kepada masjid surau. Ada satu masjid saya pergi semayang dalam daerah Hian ni. Saya sebut masjid mana. Masjid tu dapat duit tiap minggu. Tapi pintu jamban dia buat RM50 tu. RM55 pula ni. Pintu RM50 tu buat pada plastik. 3-4 kali tolak, penyelak dia jahanam. Masuk pintu ni nak berak kencing, tengok lah tak ada penyelak jahanam dah, tutup. Buka pintu ni 6 pintu tak ada penyelak. Kenapa? Pintu RM50 tu dia senang jahanam. Boleh di rumah kita tak apa, kita guna 2-3 orang. Boleh di masjid 200-300 orang guna. Buh tak dalam sebulan, jahanam. Lepas tu dia tak peduli. Pintu kedua pula, akhirnya kita kata, teruk lah. Jamban sampai 6 biji, satu tak boleh selak. Pasal apa? Pintu koman. Cuba tukar pintu besi harga 300. Tahan 13 tahun. Buh ni tak dalam sebulan. Setengah-setengah AJK masjid duduk fikir nak simpan duit. Duit dapat sebulan, seminggu 1,000, 4 minggu 4,000, seminggu 100, 4 minggu 400. Kira wang sebulan 400, 10 bulan 4,000. Nak tukar pintu jamban harga 300, bukan tak mampu, tak fikir. Menyebabkan hak jadi mangsa anak qaryah dengan orang tumpuk singgah. Anak qaryah tak apa, dia boleh balik rumah dia. Pipi tengok lah, tak boleh selak, lari balik rumah, start motor pederah. Orang hak singgah, tambah bulan-bulan puasa ni, tiap malam muka puasa makan banyak. Sat kanji, sat nasi biryani, sat nasi ayam, sat nasi arak. Tak ada nak terawih, pergi masuk tandah. Masuk, nak selak tak boleh. Tak pergi lah, balik dengan ayam tu. Orang 20 rakaat di sini, dia 0 rakaat di rumah. Balik rumah nak main terawih, main 8 rakaat pun teruk. Maka, kalau kita ada kelebihan duit masjid, duit surau ada, kita pi masjid di jamban di masjid surau kita masalah tentu, maka kita cari jalan. Tukar pintu besi. Harga berapa pintu besi? 300. Bayar 300 tahan 10 tahun daripada bayar
RM50 tahan sebulan. Ada dua tiga tempat saya duduk pergi ceramah, saya singgah tandas. Masalah tang tu lah. Depa kira hak murah. Beli pintu murah sekali Jahannam biar pergi tang tu. Ni bukan rumah aku. Kalau rumah kita Jahannam cepat kita tukar. Rumah Allah kita tak peduli. Kita ada buah pemikiran. Kita masuk, masjid ni 6 jamban 6 tak boleh selak. Kita nak tukar, kita pun lipok, kita pun teruk. Kita tengok dalam kampung kita, kawan kita yang mungkin ada kelebihan di sikit, wang ringgit sikit, kita abang dia, mai duit hang 100. Pasal apa? Nak perbaik jamban, tukang jamban satu apa? 300, hang mai 100, hang cari lagi 200 kawan-kawan hang apa semua. Kawan tu kata, tak payah aku seorang dekat 300. Boleh sebiji pintu. 5 biji dia orang tengok tiru. Oh, bagus buat ni, kemas, tahan. Aku nak buat kebajikan juga. Kita punca orang buat kebajikan. Kawan tu tukang kena 4-5 orang himpun, macam buka puasa. Buka puasa kena 300 sehari. Kita tak mampu, kita bagi RM3. Orang lain yang tambah 297. Kita pakai share lah, seorang 30, 10 orang 300. Bagi yang tak mampu, sama ada dia bagi sikit ataupun dia bagi cadangan untuk bagi orang boleh berkhidmat ke rumah Allah. Apa kelebihan yang Allah bagi pada kita? Guna untuk agama. Untuk menegakkan agama Allah, untuk bagi orang memakmurkan rumah Allah, untuk ajak orang baca Quran, untuk orang amal Quran. Tekat mana kita mampu, sebagaimana usaha burung memadam api Nabi Ibrahim AS, bukan seperti usaha cicak yang hambus bagi menyala lagi. Dua-dua usaha tu bukan bagi kesan kepada api pun. Dia hambus pun tak bertambah panas. Dia tak hambus pun duk teratur api. Tapi oleh kerana dia hambus nak bagi panas untuk bakar Nabi, dia jahat. Maka cicak ini binatang yang hadis khas menyebut binatang yang sunat dibunuh. Tikui pun sunat bunuh. Orang kita ambil belah tikui. Ambil belah tikui. Arkuih apa nama tu? Arnab nikah dengan tikui jadi arkuih. Belah arkuih, jangan belah makroh. Belah menatang yang fasik. Jadi kita tolong sikit saja. Allah Ta'ala bagi banyak. Kita amal malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala bagi kat kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita boleh semayang 3 waktu tu jaga, kita dapat dah. Tapi kalau kita boleh tambah yang lain, kerana 1000 bulan itu anugerah istimewa, kita perbanyakkan, lagi banyak pahala. Setengah tempat dia buat tahajud 8 rakaat, dia buat semayang tasbih, dia tambah dengan tadarus Quran, tadabbur Quran, macam-macam i'tikaf dan sebagainya. Karena malam Lailatul Qadar itu sekali dalam setahun, diharapkan berlaku bulan puasa, lagi-lagi diharapkan pada 10 malam yang terakhir, lebih diharapkan pada malam-malam ganjil. Jadi kalau umur kita panjang, kita akan jumpa malam ganjil, akan jumpa 10 malam terakhir. Lalu tak usah duk tunggu nak tengok benda-benda pelik. Aku nak berjaga, nak tengok pokok sujud ke tak, ayak beku ke tak. Itu anugerah kepada orang tertentu. Setengah orang dia jumpa, setengah orang tak jumpa. Jumpa ke tak jumpa, kita buat ibadat, kenal Lailatul Qadar, dapat. Jangan duk tunggu nak tengok benda pelik, tunggu kau tengok pokok tu tak sembahyang terus. Mana pokok tak sujud-sujud ni? Depa kata kalau Lailatul Qadar ni pokok sujud, aku nak tunggu sampai cerah, nak tengok sampai membang subuh. Pas ke mana sembahyang? Yang tu anugerah orang-orang tertentu yang Allah bagi. Seperti kita pergi Fatani, ada satu telaga digelar Telaga Lailatul Qadar. Kerana Tok Guru di situ gelaran dia Tok Bendang Daya. Dapat Lailatul Qadar di telaga itu. Bertemu benda pelik, pokok turun sujud di telaga itu. Jadi perkara pelik itu diberikan kepada orang tertentu, seperti karamah Allah bagi ke orang-orang istimewa, kepada orang-orang dekat dengan dia, wali-wali Allah, sehingga kan muncul kitab-kitab yang dikarang menceritakan tentang karamah,
Di antara kitab yang besar cerita tentang karamah karangan Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah. 2 jilid kitab itu, nama dia Jami' Karamatil Awliya. Himpunan keramat-keramat para wali Allah. Keramat ni orang-orang tertentu Allah bagi. Jumpa Rasulullah SAW, orang tertentu Allah bagi dalam mimpi mereka dan sebagainya. Lailatul Qadar pun benda pelik-pelik, orang-orang tertentu saja yang dapat. Jumpa malaikat, orang-orang tertentu saja. Tapi kalau kita buat ibadat, kena Lailatul Qadar, tak nampak tanda-tanda pelik pun, kita dapat pahala. Yang penting kita bagi kenal, Nabi SAW bila mai 10 yang terakhir lebih daripada 20 yang awal. 20 yang awal lebih daripada 11 bulan yang sebelum itu. Kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis kata Nabi SAW, bersungguh-sungguh buat ibadat pada bulan Ramadan lebih daripada 11 bulan yang lain. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Nabi SAW pulun pada 10 yang terakhir lebih daripada 10 yang awal dan tengah. Hadis Imam Muslim. Jadi kita dapati bahawasanya hadis yang mengatakan siapa mendekatkan diri sejengkai, aku mendekatkan sehasta. Siapa datang sambil berjalan, aku datang sambil berlari kat dia tu, menawarkan kepada kita amalan yang sedikit Allah gandakan lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Hadis yang seterusnya disebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril. Hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba, Allah menyeru, Allah memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku kasih kepada seseorang yang nama dia sekian, maka hendaklah kamu kasihkan dia. Lalu malaikat Jibril menyeru pula, memanggil dan menyeru kepada para malaikat yang berada di langit. Sesungguhnya Allah kasih kepada si fulan, hendaklah kamu semua kasih akan orang itu. Lalu mengasihi akan orang itu oleh penduduk langit. Apabila para malaikat di langit kasih, kemudian diletakkan penerimaan bagi orang itu di atas muka bumi. Di muka bumi orang baik-baik kasih pula kat dia. Orang atas muka bumi terima dia sebagai orang baik. Ini di antara ulama kata hadza min jumlatis samaratil muajjalah. Ini antara hasil yang segera yang Allah bagi kepada orang yang mulia. Di dunia dah nampak kasih sayang masyarakat tertumpu kepada orang itu. Adapun hasil yang bakal diperolehi pada masa akan datang, dia bakal melihat zat Allah dalam syurga. Dia bakal diangkat darjat-darjat yang tinggi. Setelah kita tahu kelebihan berzikir, kita kena tahu pula kelebihan banyak berzikir. Lalu Allah sebut di antara anugerah kepada orang banyak berzikir ialah keampunan dan pahala yang besar. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kalau tak silap ayat ini dalam suratul Ahzab. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, dan lelaki-lelaki yang banyak berzikir kepada Allah. وَالذَّاكِرَاتُ وَالذَّاكِرَاتِ, dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Orang banyak berzikir ni Allah ampun dosa. Orang banyak berzikir, Allah bagi pahala banyak. Lah ni bulan puasa, orang puasa pun diampun dosa. Orang qiyamul lail sembahyang tarawih pun diampun dosa. Dan Allah bagi pahala banyak. Bulan puasa lah ni masa kita nak dapat keampunan dan pahala banyak. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa qiyamul lail, sembahyang tarawih, sembahyang witir, sembahyang tahajud, malam Lailatul Qadar, malam bulan puasa, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu, dapat keampunan.
Qiyamul lail dapat, sembahyang tarawih dapat keampunan, puasa dapat keampunan. Syarat dia dengan keimanan dan keikhlasan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa, yang tadi berqiyamul lail, yang ini berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah ampun dosa terdahulu. Riwayat yang ketiga, siapa qiyamul lail malam Lailatul Qadar, dia ampun dosa terdahulu. Riwayat yang keempat, terdahulu dan terkemudian. Jadi keampunan dosa ditawarkan kepada orang yang puasa, keampunan dosa ditawarkan kepada orang yang sembahyang tarawih. Keampunan dosa ditawarkan kepada orang yang minta ampun. Perbanyakkan siang hari bulan puasa ataupun malam hari bulan puasa dengan 4 jenis zikir. Salah satunya astaghfirullah. Zikir pertama asyhadu an la ilaha illallah, zikir kedua astaghfirullah, zikir ketiga wa as'alukal jannah, zikir keempat wa a'udzubika minan nar. Salah satu daripada 4 zikir yang kena perbanyak tu minta ampun, yang nombor 2. Baca zikir dapat keampunan, buat amal kebajikan dapat keampunan, berzikir dapat keampunan, puasa dapat keampunan, sembahyang tarawih dapat keampunan. Bulan puasa bulan mencari keampunan kepada Allah. Dinamakan Ramadan kerana bulan itu bulan mengampunkan dosa. Disumya Ramadan li'annahu ma'khuzun min ar-ramda bima'na shiddatil har li'annaha tuhriquz zunub. Dinamakan Ramadan kerana diambil daripada perkataan ramda. Ramda itu makna dia bersangatan panas kerana ia memanas dan membakar serta menghapuskan dosa. Jadi kita duduk dalam bulan keampunan. Sebelum keampunan, bulan meningkatkan iman. Meningkatkan iman. Yang kita berdoa minta tingkat iman. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Awal sembahyang tarawih. Awal doa tarawih. Jadikan kami orang yang iman sempurna. Lepas tu witir pun iman juga. Lepas witir, Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau iman yang berkekalan. Sembahyang tarawih minta iman yang sempurna. Sembahyang witir minta iman yang berkekalan. Mula dengan dua-dua minta iman. Lepas tu baru minta hal lain. Iman ni asas untuk menjadikan seorang tu ahli syurga. Iman ni tiket nak masuk syurga. Dan iman ni tiket nak jadi orang baik sepanjang masa. Bila iman dia kuat, dia jadi orang baik. Dan orang mati minta hidup kerana nak beriman dan beramal soleh. Jadi bulan puasa, bulan kita meningkatkan iman dengan amal soleh yang banyak. Bulan puasa kita carikan keampunan dengan amal soleh yang banyak. Salah satunya wazakirin Allah wazakirat. Orang yang banyak berzikir. Ya mubtaghi turuqi ahli al-ghalahi wat-tasliki. Da'anka ahlal hawa taslam minat tashkiki. Izkuruni liraddil mu'taridi yakfika faj'al salafal jalalati daiman fi fika. Wahai orang yang mencari jalan-jalan ahlillah, jalan-jalan orang dekat dengan Allah, wat taslik, orang yang nak menempuh perjalanan kepada Allah Ta'ala. Wahai orang yang nak dekat dengan Allah, da'anka ahlal hawa taslam minat tashkiki, tinggalkan daripadamu orang yang mengikut hawa nafsu, nescaya kamu selamat daripada syak wasangka. Ini kata-kata Imam Al-Arif Billah Al-Imam Al-Syekh Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Dia kata, inizkuruni, sesungguhnya kamu mengamalkan uzkuru fazkuruni azkurkum tu, kamu amal banyak zikir itu sudah menolak orang-orang yang membangkang kamu, sudah cukup. Jadikan nama Allah itu sentiasa berada pada mulutmu. Jadikan mulut kamu tu raja menyebut nama Allah, berzikir. Kamu nak ikut jalan betul, jauhkan orang-orang hak duk ikut hawa nafsu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taat, jangan kamu patuh kepada orang yang lupa kepada Allah dan mengikut hawa nafsu, dan amalannya adalah purak-puranda, kacau bilau, huru-hara, rosak. Orang yang tak taat pada Allah, amalan dia tak betul. Jangan duk ikut depa, jangan duk berkawan dengan depa. Wala tuti', jangan kamu taat, dan jangan kamu taat man aghfalna qalbahu, orang yang kami lupakan akan hatinya,
an zikrina, daripada ingat kat kami. Wattaba'a hawahu, bila dia tak ingat kat Allah Ta'ala, dia ikut hawa nafsu, dia ikut benda jahat. Wa kana amruhu furuta, kerja buat dia, urusan dia mesti tak betul, mesti ifrat tafrid, ada yang salah kerana dia mengikut hawa nafsu dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah yang sama, suratul Kahfi, Allah suruh wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah dirimu bersama orang yang berdoa pada Allah pagi petang, orang yang berzikir pagi petang. Jadi Allah Ta'ala suruh kita sabar dengan orang zikir dan jangan bersama dengan orang tak zikir. Jadi ayat ni kata waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Siapa yang banyak zikir, tak kira lelaki tak kira perempuan, Allah sediakan baginya keampunan dan pahala yang besar. Bulan puasa, bulan banyak zikir. Bulan puasa, bulan kita cari keampunan melalui puasa, tarawih, melalui doa wa astaghfiruka, dan bulan kita melipatkan amalan. Apabila amalan ditingkatkan, keimanan mesti bertambah. Kerana ulama kata al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan sebab bertambahnya ketaatan. Iman itu akan berkurang dengan sebab dilakukan maksiat oleh orang itu. Jadi bulan puasa bulan melatih kita nak jauhi perkara dosa yang Allah larang. Bulan puasa bulan perisai. As-siyamu junnah. Puasa itu umpama perisai, penghalang daripada kita buat yang terlarang, penghalang daripada masuk neraka. Perisai dunia akhirat puasa ni. Jadi kita duduk dalam musim sedemikian. Musim kita berusaha meningkatkan iman dengan puasa yang lebih berkualiti, dengan kita tak makan minum dan kita jaga anggota kita sebaik mungkin, mata, telinga, tangan, kaki, dan kita lipat gandakan, lebihkan amal ibadat, lebihkan baca Quran, lebihkan i'tikaf, lebihkan sembahyang jemaah, lebihkan sembahyang tarawih daripada biasa mungkin 8, naik lebih pada tu, tahajud, doa dan sebagainya, maka kita akan mendapat keimanan yang lebih bertambah dan akan mendapat keampunan dan mendapat ketakwaan yang sebenar. La'allakum tattaqun yang disebut pada dalam ayat tentang puasa. Jadi panjang cerita dah, lajak masa dah. Kuliah kita sambung tengah hari saat ni pula. Saat ni saya ada ceramah secara live di Radio Kedah pukul 1.30, 1.40 ke apa tu. Lepas main lohok sampai pukul 2.30 petang. Tajuk apa saya tak ingat lah, saya lagi nak tengok. Jadi kuliah kita pagi ni berhenti tang ni, kita sambung kuliah kita tengah hari lagi lepas sembahyang Zuhur secara langsung daripada Ibu Pejabat Polis Kedah, daripada Masjid IPK, untuk siaran kuliah Ramadan Kedah FM. InsyaAllah saat ini kita sambung. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.